sebut sedikit berkaitan dengan gerak kerja sebab kita ada beberapa isu yang saya dah tanya pada Tuan Nordin tadi. Okey, yang kedua kita akan melihat instrumen itu sendiri dengan apakah item-item yang ada dalam instrumen yang perlu kita lihat, yang perlu kita cerap guru-guru kita nanti. Yang ketiga, sedikit makluman ataupun sedikit maklumat bagaimanakah KEBAT ini dapat diinstil di dalam kurikulum kita, dan juga sedikit yang keempat, pengurusan KEBAT dalam kurikulum. Okey, next slide, Syuk. Okay, untuk gerak kerja, jika kita melihat tadi sebentar tadi pukul 10 tadi, YB Menteri telah mengumumkan tentang gerakan PDPR kita yang dimaklumkan sebentar tadi. Saya pun tak dengar secara jelas lagi, cuma melihat kepada gambar-gambar yang di-share oleh sahabat-sahabat, didapati bahawa kita punya masa PDPR kita telah disambung sehingga ke 16 Julai. Jadi di sini kalau kita lihat dalam gerak kerja kita ni bermula pada 14 Jun buka sekolah nanti sehingga ke 30 Jun ni bermulanya penilaian kendiri untuk PDP dan juga core curriculum. Jadi untuk core curriculum ini saya berharap PGB sekolah dapat merancang dari sekarang slot-slot untuk aktiviti core curriculum yang boleh dijalankan secara online bagi tujuan untuk pencerapan KEBAT dalam core curriculum ini. Jadi tuan-tuan boleh merancang mulai sekarang. Untuk maklumat berkaitan SOP dan sebagainya, nanti insya-Allah Tuan Timbalan SPM akan respon di akhir slide saya nanti. Okay, jadi untuk gerak kerja ini kita melihat 14 Jun sehingga 30 Jun kita ada bukan 2 minggu untuk tuan-tuan merancang sesi online core curriculum untuk pencerapan KEBAT, dan seperti mana dimaklumkan oleh Cikgu Halim sebentar tadi, 20% guru-guru kita perlu dicerap. Jadi kalau sekolah kita ni ada dalam 20 orang cikgu, bermakna 4 orang je lah yang kita akan terlibat dalam pencerapan. Tapi kalau sekolah kita ramai dalam 160 guru, dia akan membawa kepada 20 orang. Jadi yang inilah yang tuan-tuan kena rancang daripada awal pelaksanaannya nanti. Okey. Okey, next slide, Syuk. Okay, saya akan terus kepada instrumen supaya tuan-tuan boleh lihat dengan jelas apakah konten yang berada di dalam instrumen standard penarafan ini untuk bahagian core curriculum. Dan kalau kita lihat, kita ada 8 bahagian ya, 8 bahagian daripada A sehinggalah H untuk core curriculum KEBAT ini. Walaupun nampak panjang, tapi itemnya agak ringkas, jadi jangan susah hati. Okay. Dan apakah aspek-aspek yang dicerap? Ada 4 bahagian. Yang pertama adalah pelaksanaan KEBAT dalam core curriculum. Yang kedua adalah teknik penyoalan berdasarkan KEBAT. Teknik penyoalan berdasarkan KEBAT ini sebiji je dengan PDP yang Cikgu Halim dah tatarkan sebentar tadi. Jadi dia tak ada beza sangat. Sama je. Okay. Yang ketiga adalah murid KEBAT dalam core curriculum. Juga sama dengan item dalam PDP tadi. Dan yang keempat ialah hasil kerja murid dalam core curriculum. Okay. Dan untuk kita ditarafkan sebagai sekolah yang minimum pemberian KEBAT-nya, selepas kita mengisi instrumen ini, okay, kita mencapai 60%, kita sudah boleh ditarafkan sebagai sekolah yang mencapai tahap minimum pemberian KEBAT dan akan dibimbing. Seperti mana disebutkan dalam audit Tuan Syuk tadi, 50% sebuah sekolah daripada sekolah-sekolah dalam besut kita, 75 buah tu, 50% sekolah-sekolah kita ni akan dibimbing selepas mendapat 60% skor seperti mana yang berada, seperti mana dalam ISP ini. Dan sekiranya sekolah tuan-tuan telah mencapai 80%, bermakna sekolah tuan-tuan telah melaksanakan KEBAT dalam core curriculum dengan cemerlang dan layak diberikan penarafan. Seperti mana sekolah Tengku Mahmud dan juga sekolah menengah imtiaz yang telah diberi penarafan sekolah penarafan KEBAT. Okay. Next slide, Syuk. Salam Puan. Okay, saya terus pergi. Ya. Saya nak tahu mengenai penerapan KEBAT ke kurikulum ni. Adakah PKQ diberi talimat ataupun dia tu hanya pada PJB saja? Okey, buat masa sekarang ni kita memberi taklimat kepada pengetua, guru besar dan juga PKP sekarang ni. Jadi akan ada dalam tu PKQ tu. Mungkin juga pihak SPM, sektor pengembangan murid boleh merancanglah satu lagi penerangan kepada PKQ. Sebab untuk semasa saya baru nak masuk dekat nama pemantau ni siapa yang terlibat. Okey.
Jadi untuk yang akan terlibat sebagai pemantau sewaktu kita membuat pencerapan ini sama ada pengetua, guru besar, PKKO dan juga jawatankuasa kurikulum sekolah yang dilantik. Dan seperti mana yang Tuan sebut tadi, mereka ini perlu diberikan surat lantikanlah oleh pihak sekolah untuk membuat pencerapan untuk kebat ini. Okey. Bahagian A itu adalah maklumat pemantau lah apakah jawatan dia dan bilakah tarikh pencerapan kita dibuat. Dan tarikh-tarikh ini saya sebut tadi, tuan-tuan kena merancang daripada sekarang lah. Bermula 14 hari bulan sehinggalah ke 30 Jun itu bilakah slot-slot untuk fikir kurikulum secara online akan dijalankan. Okey. Untuk bahagian B, maklumat sekolah tentang basic saja seperti biasa nama sekolah, nombor telefon dan sebagainya. Okey. Seterusnya, bahagian C adalah maklumat guru yang kita cerap. Okey. Nama beliau, jantina, nombor telefon, kursus akademik, mungkin pengalaman mengajar. Dan yang saya nak tarik perhatian tuan-tuan kepada item nombor 10 itu, aktiviti co-curriculum yang dicerap. Okey. Jadi yang ini kita kena spesifik lah sama ada kita mencerap pasukan mana, pasukan badan uniform mana, pengakap ke, pandu puteri ke, TKRS ke, akan tulis kat situ lah. Kelab dan juga persatuan lah. Okey. Kemudian yang ke-11, senarai kurikulum yang dikendalikan oleh guru dalam tahun semasa. Maksudnya ke tahun 2021. So kita kena senaraikan lah kalau cikgu A kita ni dia juga guru penasihat untuk St. John contohnya. Kita masukkan St. John kat situ. Dan untuk kelab persatuan mungkin di persatuan sejarah ke persatuan geografi ke, senaraikan kat situ. Untuk senarai kurikulum yang dikendalikan oleh guru ini dalam tahun semasa, tahun 2021. Okay. Dan untuk bahagian D, maklumat pasukan badan beruniform, kelab, persatuan yang dikendali. Yang ini yang saya tanyakan kepada Encik Nordin sebentar tadi. Sebabnya di bahagian D ini tak termasuk untuk sukan. Sedangkan guru-guru kita juga adalah guru penasihat untuk sukan dan permainan. Dan jawapan daripada Encik Nordin tadi, mereka masih lagi menunggu respon daripada DPK. Jadi kita akan tunggu respon dari DPK. Jadi buat sementara waktu sebelum respon itu sampai kepada kita, sama ada sukan termasuk ataupun tidak, tuan-tuan boleh merancang dulu untuk 3 bidang ini. Sama ada unit beruniform, kelab dan juga persatuan. Okey. Baik. Next slide. Okey, terima kasih Syuk. Jadi kita pergi ke bahagian E untuk pelaksanaan kebat dalam co-curriculum. Kalau kita lihat dalam pengurusan dan juga PDP tadi sangat teknikal dia punya pencerapan dia, ada skor 1 sampai 3, memang sangat 1 sampai 3 tu rubrik dia pun sangat teknikal. Tapi untuk co-curriculum ni sangat mudah, cuma ada skala kosong dan skala 1. Skala kosong jika tidak dilaksanakan, skala 1 jika dilaksanakan. Jadi tuan-tuan hanya perlu tik salah satu, ada ataupun tiada. Dan dia based on atau berdasarkan kepada pemerhatian tuan-tuan sewaktu pencerapan itu berlaku. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada bahagian E, dia cuma ada 7 soalan sahaja. Okey. Bahagian E ni adalah pelaksanaan kebat dalam co-curriculum. Yang pertama, soalan yang pertama, guru menggunakan soalan kebat semasa aktiviti dijalankan, soalan memberi ruang murid berfikir. Cikgu Halim dah terangkan jelas tadi apa yang dimaksudkan dengan soalan kebat. Yang mana soalan yang menjurus pada murid untuk berfikir dan dimulakan dengan perkataan-perkataan seperti mengapa, bagaimana, kenapa. Dan jawapan dia adalah jawapan yang mencapai, jawapan yang tiada betul, tiada salah. Okey. Jadi di sini kita boleh tengok kepada soalan-soalan tersebut sama ada dia aras aplikasi, menilai, mencipta ataupun menganalisis. Okey. Yang kedua, guru menggunakan persekitaran pembelajaran yang berpusatkan murid. Okey, berpusatkan murid maknanya ada kerja berkumpulan, ada project based learning. Okey. Yang ni pun kita boleh lihat sewaktu guru-guru kita menjalankan program KOKO mereka nanti. Okey. Yang ketiga, guru bertindak sebagai pemudah cara dalam aktiviti. Okey, maknanya guru yang memberikan arahan, murid yang menjalankan aktiviti. Bukan guru daripada awal hingga ke akhir guru dah chalk and talk seorang-seorang. Okey. Yang keempat, guru menggunakan bahan sokongan yang dapat meningkatkan pemikiran murid. Bukan sekadar masuk dan sewaktu aktiviti tu just dia je bercakap, tak ada bahan apa-apa, murid salin saja ke. Okey. Right. Yang kelima, guru melibatkan murid secara aktif semasa aktiviti dijalankan. Jadi setiap murid ada peranan masing-masing. Semua murid dilibatkan sama rata. Okey. Yang keenam, guru menggalakkan murid memberi pandangan dan membuat keputusan.
Maknanya guru memberi peluang pada murid menyatakan pandangan mereka dalam penyelesaian masalah dan kemudian menyerahkan kepada murid untuk membuat pilihan yang terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Okey. Yang ketujuh, yang terakhir untuk pelaksanaan kebat dalam kurikulum ini, guru melibatkan murid bagi menyelesaikan masalah dalam situasi sebenar kehidupan. Okey, maknanya guru akan beri daripada base apa yang diajar sebelum ni, ilmu yang diberi, guru memberikan situasi dalam kehidupan seharian dan bagaimana murid akan menggunakan ilmu yang mereka belajar untuk selesaikan masalah tersebut. Okey. Jadi di sini sebagai pencerap, tuan-tuan hanya perlu tik satu ataupun kosong. Okey. Sekiranya tik satu maknanya ada satu markah kat situ, bawah sekali dia ada jumlah skor dia, kita boleh masukkan jumlah skor. Dan saya tekankan kat sini, pencerapan tuan-tuan 14 hingga 30 Jun itu adalah TOV tuan-tuan. Jadi tak ada masalah kalau masih lagi rendah. Okay? Sebab kalau masih lagi rendah, tuan-tuan akan dibimbing oleh pembimbing kebat di PPD besok insya-Allah. Okay? Jadi untuk pelaksanaan kebat dalam kurikulum, saya rasa jelas 7 soalan saja. Ataupun ada permasalahan yang tuan-tuan nak tanyakan? Okay, saya teruskan dulu ya. Okay. Seterusnya kita pergi kepada bahagian F, teknik penyoalan berasaskan kebat. Okey. Yang ini pun ada 7 soalan juga. Okey. Yang pertama, soalan yang ditanya sepanjang aktiviti adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Bermakna soalan yang ditanya adalah berfokus kepada penyelesaian masalah yang diselesaikan. Okey. Yang kedua, soalan dinyatakan dengan jelas, ringkas dan difahami oleh murid. Okey. Yang ketiga, soalan yang dikemukakan berbentuk provokasi pemikiran. Provok, maknanya tuan-tuan ni memang terror dah bagi provok ni kan. Jadi sekarang ni sebenarnya provok ni kita nak beri satu orang kata apa, getok itu ke murid kita. Okey, cara macam mana nak mereka keluarkan idea-idea mereka sendiri. Kadang-kadang murid kita ni dia ada idea yang nak simpan je, tapi bila kita provok dia punya pemikiran, dia boleh hasilkan idea yang kita kata super. Jadi yang ini yang kita nak murid kita dapat. Yang seterusnya yang 4, guru menggunakan teknik penyalaan yang pelbagai aras. Daripada aras rendah sehingga ke aras tinggi, daripada aras pengetahuan, aras pemahaman, pergi kepada aplikasi, pergi kepada analisis, pergi kepada menilai dan seterusnya kepada aras mencipta. Okay. Alright. Dan yang kelima, soalan yang disampaikan membawa kepada murid membuat penyiasatan dan menyelesaikan masalah. Okay, mana kita guide murid kita daripada permasalahan dengan menggunakan penyoalan untuk murid itu dipandu bagi menyelesaikan permasalahan tersebut. Okay. Yang keenam, soalan disampaikan sesuai dengan tahap murid yang pelbagai. Okay. Dan yang ketujuh, teknik penyoalan oleh guru merangsang pemikiran murid. Okay. Di sini tuan-tuan lihat ada ataupun tiada. Saya tak nak jelaskan panjang lebar sebab tadi Cikgu Hari dah jelaskan. Ini sama je, ada segi teorinya. Berkaitan dengan soalan-soalan berdasarkan kebat. Okay. Next slide, Cikgu Syuk. Okay, sekarang ni kita berada di bahagian G, murid kebat dalam core curriculum. Untuk murid kebat dalam core curriculum, sama je murid kebat dalam PDPC tadi. Soalannya tak jauh-jauh je. Yang pertama, murid bertanyakan soalan semasa aktiviti dijalankan. Mana kita lihat bila adanya penyoalan pada murid, kita boleh tik dah ada soalan daripada murid. Okay. Yang kedua, murid sentiasa bersifat ingin tahu dengan mengajukan soalan untuk tahu lebih mendalam kandungan aktiviti yang dijalankan. Okay. Yang ketiga, murid boleh memberi cadangan penyelesaian berdasarkan pengetahuan sedia ada dia. Okay. Yang keempat, murid boleh bekerja dalam pasukan semasa aktiviti dijalankan. Ini pun berdasarkan pada pemantauan tuan-tuan. Okay. Yang kelima, murid saling berinteraksi dengan rakan semasa aktiviti. Yang keenam, murid boleh bertanya soalan aras tinggi kepada rakan. Yang ini kita boleh lihat sewaktu murid-murid kita ni present. Dia punya hasil kerja nanti bila ada soal jawab antara mereka itu kita boleh nilai sama ada soalan mereka itu aras rendah ataupun aras tinggi. Okay. Dan yang ketujuh, murid menunjukkan pengetahuan merentasi pelbagai disiplin semasa perbincangan. Okay. Yang ini untuk bahagian G, murid kebat dalam core curriculum. Okay. Saya nak pergi pada bahagian H. Bahagian H ni lebih detail sedikit sebab dia berbeza sedikit daripada untuk pengurusan dan juga PDPC tadi. Untuk bahagian H ini, aktiviti / hasil kerja murid dalam core curriculum. Okay.
Yang pertama, kita akan melihat murid berkemampuan untuk mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan sedia ada dalam melaksanakan aktiviti. Okey. Yang kedua, terdapat elemen kebat dalam produk, perkhidmatan, karya, idea melalui aktiviti yang dijalankan. Dan kita juga akan menilai murid kita dari segi penglibatan. Ini yang disebutkan oleh Encik Nordin tadi. Kita ada 3 perkataan yang kita kena bezakan di sini. Kita ada penglibatan murid dan kita ada penyertaan murid. Okey. Untuk pelibatan murid dalam aktiviti co-curriculum, untuk peringkat tertinggi saja. Mana untuk cikgu ni kita pilih satu pencapaian yang paling tinggi. Okey. Bukan pencapaian lagi, penglibatan. Pelibatan ni maknanya murid ni tak semestinya masuk sebagai murid yang bertanding. Dia juga boleh sebagai pengurus pasukan, sebagai pengurus peserta. Okey. Jadi yang ini kita ambil peringkat yang paling tinggi sekali. Untuk peringkat daerah 1 markah, peringkat negeri 2 markah, untuk kebangsaan 3 markah dan untuk pelibatan peringkat antarabangsa 4 markah. Okay. Item yang keempat, penyertaan murid dalam aktiviti co-curriculum. Tadi penglibatan, sekarang ini penyertaan. Bila penyertaan maksudnya murid itu sendiri bertanding. Okay. Menang tak menang nombor 2. Sekarang ini masuk bertanding dahulu. Yang ini penyertaan. Okay. Untuk kita juga pilih peringkat yang tertinggi sahaja. Okey. Item yang kelima, item yang kelima adalah pencapaian. So bila pencapaian, kita akan melihat pula kepada kemenangan yang paling tinggilah yang kita capai. Dan tuan-tuan, jika kita perasan, 3 item ini sebenarnya sudah ada dalam perancangan strategi organisasi kita di sekolah kita. Mana setiap tahun bila kita dah selesai 1 tahun persekolahan kita, kita akan checking baik data dalam PSO kita, dan untuk pelibatan, penyertaan dan pencapaian ini terdapat dalam KRA kita yang ketiga, itu pencapaian co-curriculum yang tinggi dalam kalangan murid kita. Jadi di sini pun kita dapat tengok dah di mana sekolah kita berada. Okey. Jadi untuk yang seterusnya, kalau kita lihat di sini, selepas kita mengisi daripada 4 bahagian tadi, sehingga bahagian H, E, F, G, H, 4 bahagian tadi, kita sudah boleh membuat pengiraan skornya. Dan total mark untuk skor bagi Koko Kebat ini adalah 35 markah. 35 ni sekiranya pencapaian, penyertaan dan juga pelibatan itu berada di peringkat antarabangsa lah. Full mark untuk 4 markah. Okey. Jadi skor yang kita dapat, kita akan bagikan dengan 35 darab 100 dan itulah kita punya skor TOV sekolah kita. Okey, untuk 20% guru yang kita cerap untuk tahun 2021 sebagai TOV. Untuk yang seterusnya, kita lihat kat sini juga ada bahagian J untuk refleksi. Bahagian J refleksi 2 soalan. Dan seterusnya adalah tanda tangan pemantau. Jadi kita dah selesailah untuk instrumen. Jadi ada tak soalan untuk bahagian instrumen sebelum saya pergi kepada 2 part lagi? Orang kata diam tu setuju. Okey. Baik, saya semua dah penat dah. Kita 7 minit lagi nak capai sehingga ke 12. Yang ni adalah sedikit bimbingan macam mana tuan-tuan nak instill kebat ke dalam aktiviti curriculum sekolah. Jadi di sini sebenarnya tuan-tuan pada awal-awal penerangan berkaitan dengan kebat ini, Cikgu Sakmi telah share kepada tuan-tuan ada 7 buku kebat dalam kurikulum sehinggalah dalam PIBK. Ada 7 buku yang menjadi sumber rujukan. Jadi untuk kurikulum ini, BPK telah mengeluarkan satu buku panduan iaitu elemen kebat dalam kurikulum. Yang ini tuan-tuan boleh rujuk bagaimana untuk menjalankan aktiviti kurikulum yang berasaskan kebat. Okay, so next slide. Saya tunjukkan di sini konten yang ada dalam buku kebat yang boleh tuan-tuan jadikan sebagai panduan lah. Okay. Inilah aspirasi murid dalam kurikulum, apa yang kita nak capai. Okay. Okay, next. Okay, ini kebat dalam kurikulum. Kita boleh menggunakan pendekatan penyelesaian masalah 5 langkah. Ada 5 langkah di sini. Okay. Yang ini boleh dizahirkan semasa aktiviti kurikulum diadakan di sekolah, dan kita minta juga kepada penyelaras kurikulum untuk berbincang dengan guru-guru pembimbing bagaimana untuk
merancang aktiviti kurikulum yang berdasarkan KEBAT. Dan di sini merupakan satu lagi cara untuk kita jalankan KEBAT dalam melalui program satu murid satu projek. Dan semua program-program kurikulum ini kita boleh dokumentasikan melalui folio, melalui manual pengguna ataupun carta alih yang boleh dijadikan sebagai dokumentasi sekiranya berlaku pencerapan oleh pihak KPM ataupun JPN ataupun PD di sekolah tuan-tuan. Okay, next. Okay. Okay, ini sedikit ringkasan apa yang tuan-tuan perlu buat untuk menjadikan KEBAT dalam kurikulum. Antaranya menjalankan aktiviti yang berasaskan projek, penyelesaian masalah, dan setiap murid terlibat dalam satu projek untuk meningkatkan KEBAT kalau usaha untuk keberhasilan murid, iaitu 6 asas aspirasi murid tadi. Okay. Okay, pengurusan KEBAT dalam kurikulum. Yang ni saya tak nak terangkan dengan terperinci, hanya sebagai slide ini boleh nanti kami akan sharekan kepada, sekejap ya tuan-tuan, sekejap . Cikgu ni mic tak buka tu. Okay, sorry. Okay, next slide shoot. Saya nak shoot bawa saya ke slide contoh rancangan aktiviti boleh? Sebab yang tu saya nak skip. Rancangan aktiviti tahunan badan beruniform. Okay, terima kasih. Baik, yang ini saya share pada tuan-tuan bagaimana tuan-tuan nak merancang aktiviti tahunan badan beruniform supaya terdapatnya aktiviti KEBAT. Sebagai contoh yang saya warnakan merah itu adalah antara contoh-contoh aktiviti yang melibatkan KEBAT dalam aktiviti yang ini adalah pengakap, contoh pengakap ya. Okay, next slide. Okay, seterusnya ini adalah contoh-contoh laporan yang tuan-tuan boleh gunakan sebagai dokumentasi untuk program-program KEBAT kurikulum. Okay, next. Okay, ini juga adalah contoh-contoh yang saya tunjukkan di sini. Okay. Okay. Dan yang terakhir, ini merupakan salah satu contoh aktiviti KEBAT dalam kurikulum dan juga kod akademik. Yang ini sebagai panduan kepada tuan-tuan, pengetua dan guru besar boleh sharekan kepada PKICO bagaimana kita nak menterjemahkan KEBAT dalam aktiviti kita. Okay. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Mohon maaf sekiranya taklimat saya ini kurang jelas, tapi sekiranya ada soalan saya ala-alukan, mungkin kalau saya tak dapat jawab, mungkin sahabat-sahabat saya, pegawai-pegawai saya dan saya boleh bantu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bukalah sesi soal jawab sekiranya ada. Dipersilakan. Saya rasa banyak yang sudah jelas dan suka saya ingatkan kembali penerapan yang kita buat bermula pada hari ini ialah merupakan TOV. Dan seterusnya akan ada kunjung bantu, ada bimbingan lagi daripada rakan-rakan penceramah kita hari ini ataupun daripada mentor-menti sekolah MTS dan juga sekolah kebangsaan Tunku Mahmud. Boleh juga bertanya kepada mereka, tengok kepada apa yang telah mereka buat macam mana. Dan selepas itu yang terakhir sekali ialah bulan Oktober nanti, masa kita hantar yang 50% nanti.
Itulah yang saya rasa setakat hari ni. Ada soalan tak? Kalau ada, boleh suarakan sekarang. Kalau tak ada hari ni pun boleh teruskan juga persoalan tu dari masa ke semasa. Dan juga maklumat-maklumat tadi, insyaAllah kita akan sampai. Ya, saya silakan. Sekejap je saya nak ambil masa sekejap untuk respon lah. Saya cuma nak respon pada apa yang telah kita bincangkan hari ini. Sebenarnya berkait dengan pengumuman Menteri Kanan Pendidikan bahawa kita akan meneruskan PDPR selama 25 hari lagi. Okay? Sehingga 16 Julai. InsyaAllah kita akan teruskan dengan PDPR lah sehingga cuti penggal persekolahan. Ya? Jadi itu adalah cabaran. Saya kira satu cabaran bila kita berbincang tentang apa hebat ini. Dan tadi saya ambil masa untuk respon terhadap apa yang Cikgu Alim terangkan tentang penggunaan SKPM khususnya standard 4. Bagi saya sebenarnya standard 4 itu adalah satu instrumen yang boleh digunakan untuk menilai PDP dalam apa jua keadaan. Okay, sebab yang pertama instrumen standard 4 ini, kalau kita kira SKPM, dia bermula dengan STKP, kemudian SKPM 2003, kemudian SKPM 2010. Ketiga-tiga instrumen sebelum ini merupakan instrumen sekuen. Okay? Instrumen yang memerlukan kita melihat bermula dengan step induksi, bermula dengan langkah 1. Jadi kalau kita tengok itu adalah instrumen tradisional yang kita guna. Tapi kalau cikgu tengok standard 4, dia bukan begitu. Dia adalah satu instrumen yang bentuk circle. Okay? Yang kita boleh mula di mana saja. Jadi dia tidak lihat kepada, maknanya perancangan. Walaupun perancangan duduk berada pada poin kita katalah kita ambil perancangan 4.1. Tapi aspek perancangan juga boleh dinilai semasa aktiviti berjalan. Sebab kalau aktiviti itu berjalan dengan baik, maksudnya cikgu sudah merancang perjalanan aktiviti itu. Itulah saya kata bahawa sebenarnya tak ada masalah untuk kita menilai PDPR sekalipun menggunakan standard 4. Ya, itu adalah jawapan saya yang pertama lah tentang PDPR. Yang kedua adalah apabila dibincangkan tentang proses pembelajaran, yang banyak kita melihat dalam KEPAD ini ialah elemen pentaksiran. Kalau kita tengok, banyak kita bincang tadi tentang elemen pentaksiran. Jadi yang paling penting, baru ni kita dah buat penakaran tentang PBD. Saya nak cikgu tengok balik lah, okay, di sekolah, di peringkat pengurusan, melihat balik. Terutamanya ialah pentaksiran holistik. Maknanya pada masa inilah kita nak melihat pentaksiran PBD itu benar-benar berlaku dan benar-benar menunjukkan sifat pentaksiran holistik. Iaitu yang kita kata dia meraihkan kepelbagaian. Dalam keadaan ini kita nak ambil, nak nilai murid kita yang pelbagai. Sebab itulah kita ada pembelajaran terbeza itu. Jadi bila kita buat apa saja projek kecil, okay, kita ada problem based learning, ada project based learning, cikgu kena mula melihat macam mana nak bina rubrik, nak bagi penskoran itu. Dan sebab itulah saya suruh tengok balik. Baru ni saya terima kasih pada Cikgu Alim, saya rasa dia dah masukkan buku panduan PBD yang pindaan 2019. Tak silap saya dalam laluan GPK kali. Saya terlupa. Saya masuk slide tu dalam grup penyelaras PBD daerah. Ya. Dah mendengar. Okey, maknanya kita pohon sekolah kalau tak ada lagi buku panduan itu, download balik dan sebarkanlah balik dalam cuti ini, dalam kita berehat ini untuk baca balik, dan kita cuba, orang kata kita cuba hadam balik sebenarnya falsafah di sebalik PBD itu. Okay? Jadi situ satu cabaran lah yang saya tengok. Dan yang ketiga adalah Cikgu Sukiman ada maklum pada saya, dan saya pun telah terima arahan lebih kurang lah dari peringkat JPN, iaitu dia nak kita dokumentasikan PDPR yang tuan-puan laksanakan di peringkat sekolah. Jadi insya-Allah kita akan minta lah laporan, mungkin gambar-gambar proses PDPR ataupun gambar-gambar hasil kerja murid yang kita akan dokumentkan
satu sekolah sekurang-kurangnya ada satu muka surat yang boleh kita dokumentkan di peringkat daerah, insya-Allah. Yang tu kita akan buat bersama dengan USTP. Okey, saya rasa itu sahaja. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Tuan Timbalan atas pencerahan tadi. Sekiranya ada soalan-soalan, kalau tak ada kita boleh tangguhkan dulu. Kita punya perjumpaan hari ini. Assalamualaikum, Cikgu Skiman. Ya, silakan Tuan. Saya pun nak ambil sikit masa untuk beri penjelasan berkaitan dengan aktiviti itu kurikulum panjang nombor baru. Saya ambil masa sikit dengan untuk maklumat semula, saya rasa bila kita sebut pasal kebat dalam kurikulum ni, banyak sebenarnya di antara PKK pun ramai yang dah berhubung, bertanya macam mana kita nak buat dalam keadaan sekarang. Tapi untuk maklumat semua lah, untuk maklumat semua PGB, GPK yang ada sekarang ni, sepanjang norma baru ataupun sepanjang COVID ni sebenarnya aktiviti kurikulum perlu dilaksanakan secara atas talian. Tidak ada satu ketetapan yang kita katakan bahawa aktiviti ini terhenti apabila datangnya pandemik COVID. Dan untuk maklumat semua, saya ada rujuk juga dengan pihak jabatan berkaitan dengan surat siaran untuk tahun 2021 berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti kurikulum secara atas talian. Tetapi apa yang saya perolehi, sebenarnya surat siaran untuk menjalankan aktiviti kurikulum secara atas talian ini telah dikeluarkan pada tahun 2020, Oktober 2020. Tapi untuk tahun 2021, surat siaran memang tidak dikeluarkan, tetapi ia berlandaskan kepada garis panduan pengoperasian sekolah norma baru 2.0 yang perlu dibaca bersama dengan FAQ pengoperasian sekolah yang dikeluarkan pada 18 Januari 2020. Dan kalau tuan-tuan puan-puan masih ada tentang FAQ itu, kita boleh rujuk dengan soalan soalan 21, di mana mengatakan ada soalan bertanya, adakah aktiviti kurikulum sukan dan kurikulum ini boleh dilaksanakan secara bersemuka? Maka jawapannya memang tidak. Tetapi aktiviti secara dalam talian dibenarkan. Okey, isunya sekarang bila kita nak mulakan dengan pencerapan atau kebat ni akan timbul persoalan. Kita tak buat, ada sekolah yang tidak buat perjumpaan ataupun aktiviti secara atas talian. Tetapi untuk makluman semua, kita dah bagi taklimat kepada GPK awal tahun bahawa aktiviti kurikulum perlu dilaksanakan di atas talian tanpa henti, kecuali kalau sekolah bercuti. Kalau sekolah ditutup, masih lagi terikat dengan aktiviti kurikulum mengikut masa yang telah ditetapkan. Jadi tak timbul masalah sebenarnya. Jadi GPK sebenarnya dalam maklumat semua antara digerakkan ataupun tidak digerakkan di sekolah. Cuma kalau kita nak surat siaran, bila bertanyakan tentang surat siaran daripada jabatan, memang tiada surat siaran, tetapi diguna pakai garis panduan pengoperasian sekolah 2.0 yang dikeluarkan pada 9 Februari tak silap saya, dan disusuli dengan persoalan atau soalan lazim FAQ yang dikeluarkan sebelum pengoperasian sekolah 2.0 keluar pada 9 Februari itu. Jadi nak tak nak, apa keadaan sekalipun, proses pelaksanaan untuk TOV boleh dilaksanakan sehingga 30 Jun. Macam tak gitu Cikgu Rani Cikgu Norani Okey, itu sedikit berkaitan dengan maklumat kegiatan kurikulum secara atas talian. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih Cikgu Hamdan atas penjelasan itu tadi. Okey. Rasa semua dah jelas kot. Kalau ada apa-apa soalan lagi yang nak dikemukakan, boleh kita jawab hari ini ataupun kita boleh tangguhkan dulu perjumpaan kita ni sehingga pada masa-masa yang akan datang. Okey, Tuan Sukiman, boleh saya sikit? Sila. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak fokus balik kepada instrumen
kepimpinan dan pengurusan pendidikan atau di sekolah tu. Jadi kalau kita tengok instrumen pengurusan kepimpinan ada berbeza dengan instrumen PDP dan juga instrumen co-curriculum. Kalau kita tengok instrumen PDP dan co-curriculum tu dia lebih kepada berfokus apa yang dikehendaki, dia jelas. Tetapi kalau kita tengok pada instrumen kepimpinan dan pengurusan tu ia lebih umum. Sebab itulah saya cuba buat panduan untuk tuan-tuan lebih berfokus, lebih tahu apa yang dikehendaki oleh setiap item dalam instrumen tersebut. Jadi kalau kita tengok situ, dia memang kenyataan dia sangat umum berbanding dengan PDP dan juga co-curriculum. Jadi itu tujuan saya buat satu tindakan macam mana untuk dapat skor 1, skor 2 dan skor 3 sebagai panduan. Jadi walau bagaimanapun itu bergantung kepada penilaian dan juga justifikasi daripada tuan puan sendiri di peringkat sebagai pengetua ataupun guru besar di sekolah tuan puan. Jadi seperti yang dinyatakan oleh pegawai JPNT tadi, jadi jangan terlalu terikat pada itu, tetapi berdasarkan kepada justifikasi tuan-tuan sendiri pun boleh, tetapi secara teluslah. Maknanya benda itu boleh dibuktikan apabila tuan-puan memberi skor tersebut. Jadi itu saja penjelasan saya supaya tuan-tuan tidak terlalu fokus kepada apa yang saya maksudkan di situ. Itu sebagai panduan sahaja. Jadi jangan tuan-tuan kata okey susahlah ni kau tak buat payahlah ni nak dapat skor 3 dan 2 dah. Okey, jadi bergantung pada justifikasi tuan-puan dan tuan-tuan boleh memberi bukti atau evidence yang jelas. Okey, itu saja saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Satmi atas penjelasan itu juga. Okey, ada apa-apa lagi kalau boleh? Kalau ada, kita teruskan. Kalau tak ada, kita tangguhkan. Saya harap penjelasan-penjelasan yang dibuat pada hari ini sudah begitu jelaslah untuk pihak sekolah meneruskan dengan penilaian kendiri masing-masing. Walau bagaimanapun, jangan orang kata takut ataupun segan. Kita masih ada di sini untuk ditanya ataupun untuk membimbing ataupun untuk membantu pihak sekolah dalam menyelesaikan proses penilaian kendiri tersebut. Jadi kalau tak ada, saya rasa sampai di sini dulu taklimat kita. Seperti saya katakan tadi, ianya tidak berakhir di sini. InsyaAllah kita akan ada bersama untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga di lain rancangan saya rasa, insyaAllah kita akan bertemu lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua atas kecaknaan tuan-tuan. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semua. Salam. Waalaikumsalam.